Ah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat Satu Malaysia. Okey, bersama saya Yusri The Yus di rancangan Jejak Misteri. Okey, hari ini kita akan merungkai satu misteri yang sering penonton-penonton YouTube Jejak Misteri tertanya-tanya. Siapakah dia sebenarnya, Encik Nazri atau Ustaz Nazri serta Puan Nita. Okey, orangnya ada di sini. Apa kata kalau kita panggil dia? Ustaz, sini. Okey. Ya. Jangan. Okey. Ustaz cakap dengan siapa tadi tu? Ada jumpa kawan tadi. Ada jauh sikit. Yang panjang tinggi berbulu tu. Oh, okey. Misteri betul Ustaz ni. Okey lah. Ni lah Ustaz. Okey, lah. baik. Ustaz ke Cik Nazri ke atau Abang Nazri kan kata. Apa-apa. Kata si Puan Liza ni Abang Nazri Oh. Gitu. Wah, jangan macam-macam Ustaz. Okey, sebenarnya ada terangkan sedikit pasal latar belakang Cik Nazri atau Ustaz Nazri dan Puan Nita ni. Saya tahu bahawa yang orang tak tahulah kan, Ya. bahawa Encik Nazri dan Puan Nita ni sebenarnya ada adik-beradik, betul ke? Betul. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton dalam rancangan Saudara Yus ni, rancangan dia sendiri. Rancangan saya sendiri. Saya tak ada rancangan sebenarnya hari ni. Okey, saya dan Puan Nita sebenarnya memang adik-beradik lah. Dia kakak, saya adik. Dalam keluarga saya anak kedua dan kita ada 3 adik-beradik lah. 3 adik-beradik je? 3 adik-beradik je. Maksudnya akak saya dan adik saya, adik perempuan. Dan latar belakang kami sebenarnya orang biasa lah. Kami berasal daripada Keluang, Johor. Dan dalam bidang rawatan, mula-mulanya saya dikenalkan dalam bidang rawatan tu oleh sahabat saya lah. Kemudian dia jumpa orang yang mengajar berkenaan ilmu-ilmu berkenaan rawatan. Lepas dalam bidang rawatan tu, dalam setahun ke 2 tahun, baru ada tergerak hati untuk buat eksplorasi misteri mistik berkenaan dengan makam-makam lama. Jadi itulah sebenarnya latar belakang yang cara ringkasnya lah. Cara ringkasnya. Okey, soalan daripada Encik Syahril daripada Taman Noncik. Okey, sejak bila Encik Nazri berminat untuk eksplorasi ke makam-makam ni? Ya. Dan kenapa bukan makan-makan? Makan-makan dah banyak orang buat. Okey, betul kan? Betul. Itu saya pun nak jaga diet juga. Oh, kalau lebih makan, besar lah kan. Ini pun dah cukup besar. Saya nampak. Okey. Jadi, sebenarnya saudara Yusri jugalah yang mengajak saya untuk ke kawasan-kawasan mistik. Terutama kawasan pertama kali tu di Makam 7. Dekat mana? Felda Sungai Sayong. Ya. Kat itulah pertama kali buat eksplorasi, dan bila saya sampai ke sana tu tak ada maklumat, sebab saya ingat makam lama ni ada tulis nama, makam siapa, apa semua, rupanya tak ada. Jadi dari situ saya berpendapat kalau bawa akak saya ni nak merungkai makam siapa ni, siapa nama dia, perempuan, makam perempuan ke makam lelaki ke, dari situlah bermulanya terdetik untuk saya buat eksplorasi. Itulah sebenarnya. Okey, soalan daripada Puan Sazwana alias Karen. Setelah program ni mendapat perhatian di YouTube, apakah respon orang ramai? Pada permulaannya respon tu banyak yang negatif sebenarnya. Sebab kat Malaysia ni banyak yang berpegang pada fakta, banyak yang belajar secara buku teks kan. Ya. Jadi saya untuk buat eksplorasi ni sebagai pelengkap, dan saya pun orang yang nak tahu betul ke macam ini, betul ke macam itu, betul ke makam orang ni, betul. Bukan kita nak menidakkan fakta sejarah, tapi kita kaji dalam sisi batin pula. Dari situ kita dapat maklumat yang macam itulah. Batin ni kiranya terus daripada Allah lah. Kita mohon pada Allah beri petunjuk makam siapa ni. Itulah yang Allah tunjukkan. Jadi itulah salah satu keimanan kita pada Allah yang Allah tunjukkan pada hamba-hambanya. Itulah. Okay. Soalan daripada Puan Dila Rina. Apakah tujuan sebenar Encik Nazri buat program eksplorasi ni? Adakah nak glamour? Adakah sebab nak buat Nilofa? Tak kan? Asalnya kita
lebih pada sejarah bangsa lah, bukan untuk popular ke apa kan. Sebab generasi sekarang ni banyak digembar-gemburkan dengan sejarah-sejarah kerajaan daripada soalan barat. Ada soalan lagi? Soalan baru. Ada kerajaan barat. Jadi kita banyak bergantung harap pada sejarah yang disumbang oleh negara-negara barat. Jadi sebenarnya sejarah negara kita sebenarnya lebih hebat daripada bangsa-bangsa yang lain satu ketika dulu. Jadi dari situlah kesedaran untuk saya kongsikan apa yang saya dapat daripada sejarah di makam-makam tu untuk saya kongsikan pada bangsa saya sendirilah, terutamanya kalau rakyat Malaysia nak tonton pun tak ada masalah. Satu dunia nak tonton pun tak ada masalah. Tapi ada juga yang bagi respon orang luar negara berkata dia orang memang kagum dengan sejarah Malaysia. Jadi kesedaran dari situlah saya nampak sekarang ni ada kesedaran daripada orang, terutama orang Melayu berkenaan sejarah bangsa sendiri. Alhamdulillah. Okey, ni soalan baru tadi daripada apa pada non. Okey, Miyamoto Musashi daripada Jepun. Okey, bagaimana kaedah yang Cik Nazri jalankan sebelum maklumat sesuatu makam itu disampaikan kepada umum? Okey. Kaedah saya adalah pada mulanya kita ikut gerak hati kita nak ke mana. Gerak hati dulu. Sebab jarang kita nak pergi mana-mana tu atas dasar merancang. Jarang. Kita lebih pada rasa. Aku rasa nak pergi sini, pergi sini. Macam itu. Lepas tu dah sampai sana, kita explore dulu. Tinjau, tengok nisannya macam mana, tengok persekitarannya macam mana. Kemudian Puan Ita sama ada dapat ketika itu atau masa kita balik ke rumah baru dapat info selanjutnya daripada kawasan-kawasan makam tu. Jadi lepas Puan Ita bagi maklumat, saya pun akan rujuk dekat sumber-sumber sejarah, terutama ada internet kan, blog. Kita cuba kaitkan. Bila ada terkait, itu maksudnya sejarah tu betul lah. Kalau yang tak terkait, saya akan berpegang pada sumber batin tu. Itu yang secara prosesnya lah. Okey, ini daripada Razak. Untuk Puan Ita. Bagaimana Puan Ita dapat kebolehan secara batin dan gaib ni? Okey, Puan Ita nak jawab sendiri atau Ustaz yang akan jawab? Saya jawab. Okey, Sebab wakil lah. Puan Ita memang tak gerti nak jawab. Kecuali dengan hantu kan? Itu tugas dia. Okey. Dia jenis orang yang tak pandai nak bercakap depan orang ramai kan. Dia seorang yang pemalu. Jadi saya wakil lah. Dia sebenarnya bermula daripada ilmu daripada pendinding diri sebelum kita dalam bidang rawatan lah. Sebelum dalam bidang rawatan kita ada bacaan ayat-ayat Quran untuk kita hafal, untuk sebagai pendinding diri, lepas tu berzikir. Jadi daripada proses setahun atau 2 tahun tu, dia sebenarnya ilmu tu datang secara sendiri, berkembang dan bila kita dah ada pendinding diri daripada zikir-zikir tu, semuanya datang yang adalah yang baik, bukannya yang jahat atau yang cuba nak menipu. Jadi yang datang nak jahat menipu tu sebenarnya dia tersingkir. Jadi yang kita zikir tu hanya rahmat dari Allah saja, cahaya dari Allah saja yang ada pada diri kita. Jadi dari situlah ilmu-ilmu tu berkembang dan memang ilmu tu tak akan tergelincir daripada landasan ajaran Islam. Semuanya berpegang pada keimanan kita, berpegang pada Allah yang satulah. Itu saja. Okey, ini soalan daripada Anis Sawarudin. Jiran. Alamak. Jiran kau lah. Okey, soalannya, kenapa Cik Nazri sangat yakin dengan maklumat yang diperolehi dari sumber batin? Macam saya cakap tadi, sumber batin ni memang direct daripada Allah, terus daripada Allah. Sama ada Allah bagi clue ataupun Allah menggambarkan pada pandangan pada Puan Ita untuk disampaikan. Sebab bila kita dapat maklumat secara batin ni, maksudnya maklumat tu perlu disampaikan. Perlu disampaikan. Sekiranya kita tak sampaikan, kita akan rasa berat pada hati kita. Kita macam rasa sesuatu yang terbeban dalam hati kita. Sebab tu ada bila dapat maklumat tu kita akan sampaikan pada masyarakat secara hikmah lah. Mungkin tak semua boleh terima, tapi kita sampaikan secara hikmah lah. Mungkin pandangan orang lain dan
apa yang kita dapat lain. Jadi kita hormat dua-dua pandangan semua tu. Jadi tak ada masalah untuk pertikaian lah. Kita tak ada niat untuk menentang sana atau menentang fakta sini, tak ada. Kita manusia banyak pandangan dan pendapat lah. Itu. Jap. Okey, ni soalan daripada Sam Witwiki daripada LA. Okey. Encik Nazri dan Puan Ita daripada keturunan mana? Oh, Hmm. dia boleh tanya tu kan? Boleh. Amar dekat syarikat. Okey, sebab dia kata dia daripada keturunan Wiki pun sebenarnya terbabit dalam ilmu gaib ni juga. Sebab dia pernah berhubung dengan alien, transformer. Okey, dia kata. Wow. Jadi dia nak tahu pula keturunan Ustaz. Okey. Jadi, selepas saya buat eksplorasi ni, dalam setahun, dekat 2 tahun juga, baru kita dapatlah sebenarnya Allah gerakkan kita untuk ziarah makam-makam lama ni. Sebenarnya dia nak menyampaikan bahawa kita ada keturunan kat sini. Kita ada terkait dengan makam-makam nisan lama ni. Jadi apa yang kita permulaan dapat tu bermula daripada kerajaan Majapahit. Kemudian turun kepada kerajaan Demak dan kemudian ada terkait pula dengan kerajaan Melaka. Jadi rupa-rupanya itulah benda yang Allah nak sampaikan. Dan bila Puan Ita berhubung dengan roh-roh di makam tersebut, memang kebanyakannya mengakui. Mereka berkata, kau keturunan aku, kau cucu aku, kau ada kaitan dengan aku. Itu yang meyakinkan bahawa benda ni takkan menipu. Sebab dia terus daripada Allah. Sebab kita setiap hari lepas solat memang akan amalkan zikir pendiding diri, kan, bacaan-bacaan yang kita amalkan, yang kita diajar. Jadi benda yang datang tu hanya benda-benda yang baik dan benda-benda yang bukan menipu. Dan saya pula juga ada terkait dengan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, sebab dulu ibu saya pernah bermimpi ke makam Rasulullah. Dan bila saya kaji, itulah dia bermula daripada Husain dan terus kepada kerajaan Demak, tu terkait dengan Melaka. Itulah perkembangan sejarah keturunan saya sebenarnya. Dan maklumat ni pun masih berkembang lagi. Mungkin sebab dia sampai tu secara clue. Nama ni. Jadi kita kena cari nama ni, rupanya terkait. Jadi itulah sebenarnya yang Allah nak sampaikan lah. Asalnya kita memang tak tahulah. Datuk nenek kita memang tak tahu. Tapi bila dapat ni, baru saudara mara semua tahulah. Saya ni dengan akak saya keturunan daripada kira macam darah raja jugalah. Sangat terkait dengan darah-darah raja. Oh, okey. Ni daripada Syafiq daripada Pusat Telekomunikasi tu. Okey. Dia sebab dia tak taja kita kan? Okay. Tak taja. Okey, apakah kaitan keturunan ini membantu Puan Ita berkomunikasi? Tentang di pusat komunikasi dengan alam gaib secara batin. Apa maksudnya? Apa kaitannya? Kaitan keturunan ni lah membantu Puan Ita berkomunikasi dengan alam gaib. Betul. Sebab tu banyak yang orang pertikaikan macam mana kita boleh berkomunikasi dengan orang yang dah mati kan? Sebenarnya bila kita ada darah atau terkait dengan keturunan tersebut pada makam tersebut, mudah untuk dia berkomunikasi, mudah dia untuk hadir dan datang. Sebenarnya alam roh ni memang Allah ciptakan. Allah kata dalam Al-Quran, memang lepas nyawa dengan jasad terpisah, dia dah tak ada berhubung lah dengan manusia kan. Betul. Memang betul. Tapi dalam sisi yang Allah cipta ni, yang rahsia Allah, rahsia dalam rahsia, sebenarnya kita boleh berhubung sekiranya ada putalan darah pada roh tersebut. Sebab tu kalau orang nak meninggal dunia, ya, dia akan keturunannya semua datang menziarah. Jadi dia ada terkait. Sama juga macam kita ada keupayaan untuk berinteraksi. Mungkin sebab keupayaan itulah dari keturunan dulu pernah dapat ilmu interaksi ni. Jadi bila turun pada kami yang cucu cicit ni pun ada yang dapat, ada yang terkait. Jadi sebab tu bila makam diraja, terutama makam Aceh, mudah kita untuk merungkai sebab dia terkait dengan keturunan saya. Itulah.
Okey, ni daripada Cik Candice daripada sekolah RAS. Ingin bertanya, adakah ilmu ini dipelajari? Okay. Cikgu sekolah punya soalan. Soalan. Okey, memang betul macam saya katakan tadi, memang saya diajar, dibukakan jalan belajar ilmu makrifat. Dia jalan dia memang daripada Tok Guru kenali lah. Ilmu tu disampaikan daripada sahabat saya. Dia dari ilmu Tok kenali ni dia ilmu makrifat lah. Jadi sebab tu lebih pada zikir sebenarnya. Pengamalan zikir yang jumlah yang besar. Jadi kita amalkan dalam beberapa masa yang ditetapkan. Jadi benda ni dibelajar, bukan dia datang sendiri. Benda ni perlu dibelajar supaya kita tak tergelincir daripada landasan ajaran agama Islam yang sebenar. Okey, soalan daripada Comprak daripada Wat Narati Wat. Okey. Adakah lokasi eksplorasi hanya tertumpu di Johor saja? Kalau ajak pergi Siam nak ke? InsyaAllah kalau kat Siam tu ada orang nak bantu, nak tunjuk ke sesuatu makan yang ada terkait ke apa, nak cerita apa semua ke, InsyaAllah lah. Tapi mungkin bukan masa yang terdekat lah. Mungkin masa-masa yang akan datang. Dan memang kita rancang untuk ke satu Malaysia, lepas tu kita akan ke Indonesia ke, kan, Sabah Sarawak, Brunei ke apa. Memang kita perancangan tu besar. Tapi mungkin terhad daripada kos kan, dia punya bajet-bajet semua kan. Jadi kita mulakan mana yang dekat-dekat dulu. Yang terkait dulu lah. Itu je. Okey, Puan Azilawati daripada Pegawai Perancangan Balai Daerah Kulai pula bertanya, apakah perancangan seterusnya? Amboi, dia persoalan. Pegawai perancangan tanya, apa perancangan seterusnya? Okey. Pegawai perancangan. Dia tanya perancangan. Okey. Macam saya cakap tadi lah tu, rancangannya memang untuk ke satu Malaysia untuk kita ziarah makam-makam lama ni, supaya kita lebih mengenal lah bangsa Melayu ni, asalnya dari mana, kekuatan bangsa kita ni apa. Jadi kekuatan itulah untuk kita kenal jati diri kita lah. Memang ada perancangan lah untuk ke banyak tempat lagi, insyaAllah. Okey, daripada Sekolah Pusat Harapan Sinar Bahagia bertanya, apakah harapan Cik Nazri bila eksplorasi ini mendapat perhatian umum? Harapan saya supaya kita belajar dan memahami dan menghayati sejarah-sejarah lama bangsa kita, dan kita jangan ketepikan sejarah bangsa kita, kerana itulah jati diri bangsa kita yang sebenar, supaya kita ke mana-mana pun kita tak lupa asal usul kita. Jadi dengan adanya bangsa tu, kuatlah kita pada ajaran agama kita, insya-Allah. Itulah bangsa Melayu yang taat dan patuh pada agamanya, iaitu agama Islam, insya-Allah. Okey, ni soalan daripada Syafiq. T-shirt tu dapat kat mana? Nak beli kat mana? Live ke? Dia boleh nampak t-shirt tu. Okey. Okey, t-shirt tu dapat kat mana? T-shirt boleh beli dekat Shopee. Shopee. Dekat Shopee. Nanti saya akan bagi link lah. Nanti letak dekat tu. Okey, bagi link kat situ. Nanti boleh beli kat Shopee. Dan baju ni sebenarnya saya dah buka open order. Tapi yang beli baju baru seorang lah. Lepas tu, InsyaAllah kalau ada permintaan lagi, saya buka lagi order lah, sebab baju-baju eksklusif untuk penonton eksplorasi mistik. Memang tapi kebanyakannya suka yang logo asal lah, eksplorasi mistik. Banyak yang suka yang tu lah, daripada muka saya ni. Yelah. Kan. Soalan terakhir daripada Syafiqah Roslan. Okey. Yang kat sebelah pakai baju bendera Malaysia tu single ke? Okey, jadi Ustaz tak payah jawab. Ini saya dah jawab. Okey Okey. Sampai tu je soalan-soalan ni sebab dah tak ada lagi orang nak bagi soalan. Okey. Ustaz, hantu sana pergi. Ustaz pergi tangkap hantu sekarang ni. Okey, sekarang sekian saja rancangan saya hari ini. Okey, jangan lupa ikuti, subscribe dan bagi komen pada siri Jejak Mistik oleh Ustaz Nazri daripada Studio NS Production. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.